Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Seorang lagi rakyat Palestin maut selepas ditembak tentera Israel di tebing barat, menjadikan 4 warga Palestin terbunuh dalam beberapa siri pertempuran berasingan sejak semalam. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan kematian terbaru melibatkan seorang pejuang yang bertempur dengan rejim Zionis di utara Baitul Maqdis. Semalam 2 beradik maut di Kafar Ain dekat Ramallah, manakala seorang lagi meninggal dunia selepas ditembak di kepala oleh tentera Israel di Bait Umar berhampiran Bandar Hebron. Di Iran, lebih 300 orang disahkan meninggal dunia dalam tempoh lebih 2 bulan protes yang tercetus akibat kematian Mahsa Amini ketika dalam tahanan polis. Perkembangan itu dimaklumkan Kor Pengawal Revolusi Islam Brigadier Jeneral Amirali Hajizadeh. Jumlah terbabit termasuk puluhan polis dan tentera yang terkorban dalam pertempuran dengan penunjuk perasaan. Selain itu, ribuan penduduk Iran ditangkap manakala lebih 2,000 orang didakwa. Kementerian Luar China menegaskan hak dan kebebasan rakyat negara itu akan sentiasa dilindungi. Jurucakap Kementerian Zhao Lijian berkata, ia bagaimanapun tertakluk kepada lingkungan undang-undang sedia ada. Beijing ketika ini berdepan gelombang tunjuk perasaan yang tidak pernah berlaku sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kuasa sedekad lalu. Mereka menuntut agar dasar pencegahan COVID-19 yang membebankan China ketika ini dihentikan segera. Dalam perkembangan lain, China berkemungkinan memiliki senjata nuklear melebihi 3 kali ganda kepada 1,500 peledak menjelang 2035. Menurut laporan Pentagon, jumlah itu melepasi 400 senjata nuklear yang kini dimiliki Beijing. Angka itu bagaimanapun masih jauh ketinggalan di belakang Amerika Syarikat dan Rusia, masing-masing memiliki ribuan stok kepala peledak nuklear. Setiausaha Akhbar Pentagon Brigadier General Pat Ryder menyifatkan peningkatan senjata nuklear China akan menjadi punca ketidakstabilan. Beijing juga sedang membangunkan peluru berpandu balistik antarbenua ICBM baharu. Sementara itu, Amerika Syarikat meluluskan penjualan sistem anti-drone FS Leeds dan peralatan lain dengan perjanjian bernilai $1 bilion kepada Qatar. Menurut kenyataan Pentagon, penjualan itu bertujuan meningkatkan keupayaan Qatar dalam menghadapi ancaman semasa dan masa depan. FS Leeds ialah sistem anti-drone yang terdiri daripada radar, peralatan peperangan elektronik, keupayaan kinetik dan platform arahan dan kawalan. Jerman akan membekalkan lebih 350 penjana kepada Ukraine bagi membaik pulih infrastruktur tenaga yang rosak akibat serangan peluru berpandu Rusia baru-baru ini. Komitmen itu disuarakan Chancellor Jerman Olaf Scholz selepas bercakap dengan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Menurut jurucakap kerajaan Stefan Hebestreit, selain menghantar penjana, Jerman turut menyediakan bantuan kewangan bernilai 56 juta euro untuk membaiki infrastruktur tenaga. Bola sepak Piala Dunia 2022 di Qatar, Belanda mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan tuan rumah Qatar 2-0 dalam perlawanan akhir kumpulan A. Turut mara ke pusingan kalah mati ialah Senegal yang mengalahkan Ecuador 2-1 dalam aksi kumpulan sama. Saingan kumpulan B pula menyaksikan England dan Amerika Syarikat masing-masing mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik. England menyingkirkan Wales 3-0, manakala Amerika Syarikat mengetepi Iran 1-0. Sementara itu, England akan bertemu Senegal dalam pusingan 16 terbaik Isnin depan, manakala Belanda dijadual menentang Amerika Syarikat Sabtu ini. Skuad The Three Lions semara ke pusingan kalah mati itu selepas mengungguli carta kumpulan B dengan 7 mata, diikuti Amerika Syarikat 5 mata. Sementara Oranye menghuni tempat pertama kumpulan A mengumpul 7 mata, manakala Senegal di tempat kedua dengan 6 mata. Dalam pada itu, Qatar mengesahkan 400 hingga 500 pekerja asing maut dalam kemalangan buruh sepanjang tempoh persediaan untuk Piala Dunia 2022. Menurut Ketua Jawatankuasa Penganjur Hassan Al-Tawadi, jumlah itu direkodkan bagi tempoh 2014 hingga 2020 untuk semua kematian berkaitan kerja, merangkumi semua sektor dan kewarganegaraan.
Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.